Okay, jadi pada hari ini kita sambung untuk a new chapter iaitu quadratic function. Okey, untuk chapter 2 ni sebenarnya adalah kesinambungan daripada chapter 1 yang sebelum ni lah. Kalau chapter 1 sebelum ni kita fokus dari segi untuk dapatkan dia ada beberapa formula lah. Ada beberapa formula hasil daripada straight line. Jadi untuk dalam straight line pun sebenarnya pun kita ada belajar juga cara untuk quadratic function ketika kita nak sketch the graph. Okay, actually tajuk chapter 1 dan chapter 2 ni sebenarnya sangat related lah antara satu sama lain sebab kalau kita nak sketch graph yang gambar smile, masam tu kan, yang parabola tu sebenarnya bergantung kepada quadratic function. Okay, sebenarnya bergantung kepada quadratic function. Jadi sebenarnya kalau sebab saya sebelum ni pun dah bagi projek assignment, maknanya kalau awak pun sebenarnya dah familiar lah sebenarnya untuk tajuk ni. Dan malahan untuk quadratic function pun sebenarnya kita dah pernah belajar waktu form 3 lagi. Ya cumanya untuk waktu yang kita belajar waktu di peringkat sekolah ni, kita selalunya uh, buat quadratic function ni menggunakan method of factorization. Tapi sebenarnya untuk method ni, untuk bagaimana kita nak menggunakan kuadratik ni, sebenarnya dia ada beberapa method yang lain lah, iaitu dia ada completing the square, lepas tu ada method untuk quadratic formula. Cuma waktu kita belajar dulu, kita ada sampai untuk method of factorization. Okey, jadi untuk general form bagi quadratic function ni, dia sebenarnya okay, ini adalah form yang ni kita panggil general. Okay, x squared plus plus bx plus c. Okay, ini kita panggil quadratic bagi general form. The general form for the quadratic function. Okay, jadi ada ax kuasa 2 plus bx plus c equal to 0 lah. Okay, kalau yang ax kuasa 3 pun boleh lah. Okay, x kuasa 3 plus bx kuasa 2 plus cs, lepas tu plus d kan. Okay, yang ni pun sama lah. Okay, dia bergantung dari segi power of this rule lah. Okay, yang ni adalah general form for the quadratic function. Okay, jadi sebelum ni kalau kita belajar waktu yang sekolah dulu pun, okay, kita kenal contohnya example macam ni lah. Kalau example 2x. Okay, 2x kuasa 2. Okay, silap. Okay, 2x kuasa 2 plus minus 11x. Okay, 11x equal to 21. Okay, 21. Jadi maknanya bila dalam keadaan ni kita kena jadikan pastikan 2x squared minus 11x equal to 21 tu dalam bentuk general form macam ni. Maknanya yang 21 pada right hand side ni perlu move to the left hand side. Maknanya kita pindahkanlah jadi 2x kuasa 2 minus 11x minus 21 equal to 0. Okay, jadi hasil daripada ni barulah kita boleh buat factorization. Yang factorization tu yang awak pernah belajar dulu lah. Yang di sini 2x. Okay, yang ni close bracket, betul bracket satu lagi lah. Yang ni x. Okay, yang ni 21. Okay, CV apa yang sesuai untuk 21 ni? Sama ada 3 lah. 3 darab 7. Okay. Jadi kalau negatif, sekali negatif. Maksudnya kena sama ada negatif dan positif lah. Okay, kalau dua-dua negatif tak boleh lah. Okay, yang ni lah. Tu contoh kalau kita guna yang factorization lah. Okay, yang ni plus ni. Okay, yang ni kita check balik. Okay, okay ni minus. Okay, jadi negatif 21. Okay, 7. Negatif 7 tambah 3. Tambah 3. Okay. Okay, jadi last kali kita dapat macam ni lah nilai. Jadi kita pun boleh dapat nilai untuk bagi nilai S. Okay, S negatif 3/2. Okay, satu lagi S equal to 7. Tapi sebenarnya untuk method bagi quadratic function ni, kalau kita tekan calculator pun sebenarnya boleh dapat. Kan? Dalam Google Online pun sebenarnya dah ada. Okay, ada yang tak biasa dengan guna calculator Yang Casio E570 ni. Okay, sebenarnya kita boleh je dapatkan value. Cumanya, bila dalam midterm ke, dalam quiz, dia akan minta lah untuk kita solve the following equation ni menggunakan method apa. Kalau guna terus guna calculator ni, boleh buat, boleh dapat jawapan. Cumanya dari segi calculation word tu tak ada lah. Ya, sebabnya dia untuk setiap method ni, walaupun dia nama methodnya berbeza, tapi output dia
mesti sama. Maknanya kalau kita nak confirm output kita, outcome kita ni betul ke tak, kita sebenarnya boleh check lah dengan calculator tu. Okey, jadi contoh baginya method of factorization lah. Sebenarnya ada method lain lagi yang kita akan bincang nanti. Okey, untuk the learning outcome ni, okey, ada 4 lah. Satu, untuk understand the general form of quadratic expression yang saya tunjuk tadi lah, yang AX kuasa 2 plus BX plus C. Okay, plus C equal to 0. Okay, ini adalah quadratic general form. Okay, lepas tu understand the method of completing the square. Okay, yang ni mungkin ada yang tak berapa familiar lagi lah yang completing the square. Okay, tapi sebenarnya senang je. Okay, untuk yang next tu adalah understand the method of quadratic formula. Okay, yang ni kita pernah belajar waktu yang last chapter tu, yang formula ni. Okay, negative B plus minus, okay, square root B square. Okay, B square minus 4AC. Okay, bahagi dengan 2A. Okay, ini adalah formula bagi quadratic formula. Okay, dan seterusnya boleh kita last sekali untuk belajar dari segi nature of the roots. Okay, yang ini bergantung kepada formula B square minus 4AC. Okay, ini formula bagi untuk nature of the roots. Yang kita nak tahu jenis-jenis roots yang ada lah. Okay, jadi dalam ni pun saya ada masukkan dalam formula bagi chapter ni. Ya, actually untuk chapter ni sebenarnya simple je. Okay, simple. Jadi tak perlu complicated sangat lah sebenarnya. Okay, setakat kita tahu macam ni lah. Okay. Okay, dan nanti saya akan share jugalah slide ni bagi untuk chapter 2 ni. Okay, ini adalah nature of the rules. Okay, ada three types lah. Ada 2 distinct rules, 2 equal rules. Okay, dan 2 complex rules. Okay, yang ni bergantung kepada result. Nanti kita tengok pada example lepas ni. Okay, kita tengok proceed untuk example 1, completing the square. Okay, solve the following using the method of completing the square. Okay, kita tengok pada example ni, yang A ni. Okay, sekarang ni kita tengok yang x squared plus 6x minus 8 equal to 0. Okay, jadi untuk method bagi completing the square ni, kita kena, untuk step pertama ni, kita kena pindahkan step 1 yang pada C ni, kita kena move to the right hand side. Sekarang ni dekat soalan ni dia pada general form. Tapi untuk completing the square, kita kena move yang C sahaja. Okay, x squared plus 6s. Okay, jadi bila kita pindahkan 8 ni jadi positif lah. Okay, 8. Okay, yang ni untuk method bagi completing the square. Okay, jadi lepas tu masuk yang step kedua tu, x squared. Okay, kita kena pastikan dia 1 lah dekat sini. X squared. Okay, plus 6x. Okay, lepas tu kita create another ni. Add satu lagi. Add satu lagi tu adalah coefficient. Coefficient bagi yang B. Bagi yang tadi. Jadi dalam case ni, kalau coefficient bagi B adalah 6. Okay, coefficient bagi B ni adalah A, B dan C lah ni. Ni A, B, C. Jadi untuk yang add ni, kita tambah satu lagi tu hanya coefficient bagi yang B sahaja. Okay, jadi bahagi dengan 2. Okay, jadi untuk formula bagi completing the square tu, kita kena tambahlah add. Kena add. Okay, coefficient untuk X. Okay, bahagi dengan 2. Lepas tu kuasa 2. Okay, ini yang dimaksudkan dengan method of completing the square lah. Jadi yang ni kena ada lagi lah. Okay, 6 divide by 2 kuasa 2. Okay, jadi bila kita dah tambah dekat left hand side ni, maknanya kita kena repeat step yang sama lah bagi yang right hand side. Okay, jadi 8 plus, okay, samalah 6 divide by 2 kuasa 2. Okay, sama. Okay, boleh. Jadi maknanya, kita pun hanya ambil untuk next step ni. Yang next step ni kita hanya ambil yang ada perfect square sahaja. Yang ada square sahaja. Contohnya dalam kes ni, x squared plus, okay, 6 divide by 2, 3 kan? Okay, 3. Okay, jadi kalau 2 ni kita pindah sebab 2 tu ada kuasa 2 lah. Okay, jadi x plus 3 kuasa 2 equal to 8, okay, plus 3 kuasa 2. Okay, jadi bila kita simplify tu, okay, x plus 3
X plus 3 kuasa 2 equal to, okay, 3 kuasa 2, 9, okay, plus 8, jadi 70 lah. Okay, jadi maknanya kalau kita nak dapatkan value untuk X, okay, yang ni kita, kalau kita nak diminish yang power ni maksudnya X, okay, X plus 3, okay, yang ni akan pindahkan, yang 2 ni akan pindah jadi square root lah, square root 70. Okay, jadi kalau untuk S ni, dia akan jadi plus minus ini, plus minus. Okay, plus minus 70. Okay, sebab untuk S ni kita akan dapat dua value lah kan. Okay, jadi maknanya last kali kita akan dapat positif 70, okay, minus 3. Ataupun satu lagi, negatif square root 70 minus 3. Mana akan dapat dua value bagi X. Jadi kalau katakanlah awak nak check dekat calculator pun boleh. Cuma kalau calculator dia akan bagi nilai dalam bentuk desimal lah kan. Kebanyakan. Tapi ada juga ada setengah calculator ni yang canggih ni dia boleh. Yang walaupun desimal tu dalam complicated pun dia boleh bagi nilai macam ni. Okay, kalau selalunya kalau yang standard macam E570 ni dia hanya bagi dalam bentuk fraction. Tapi dalam kes ni dia okay, kalau ada setengah calculator dia boleh bagi dalam bentuk general form macam ni lah. Okay, tapi dua-dua pun betul, tak ada masalah pun. Sama ada nak bagi result dalam decimal pun tak ada masalah. Okay, cumanya untuk method of completing tu dia ada, maknanya kita step 1 tu kita kena pastikan yang C ni kena move to the right hand side. Maknanya hanya tinggal yang ada coefficient bagian A dan B sahaja. Lepas tu untuk completing the square tu kita kena add, untuk step 2 ni add coefficient S yang bagi B sahaja, divide by 2 and the power of 2. Okay, dan kita kena masukkanlah bagi left hand side dan right hand side both side lah. Kita masukkan dan kita simplify untuk dapatkan nilai S. Okay, boleh kan? Okay, jadinya untuk B, okay, untuk B, okay, 36 x squared ni, 30x x squared minus 12s plus 1 equal to 0. Okay, yang ni saya tertinggal ni, 36x squared minus 12x plus 1. Okay. Okay, jadi untuk dalam kes ni, kita pun sebenarnya boleh guna step yang sama lah, bagi sama macam A. Cumanya sekarang ni kita dah ada, yang ni kita tak ada 1A tu equal to 1. Tapi dalam kes ni yang B ni, A tu adalah 36. Maknanya kita boleh simplify jugalah pada yang next. Next coefficient pun. Okay, dalam kes ni, okay, untuk B. Okay, B. Okay, saya tulis mula lah. Okay, 36. Okay, 36x squared. Okay, minus 12s. Okay, plus 1. Equal to 0. Okay, samalah step ni. Okay. Okay, jadi kita sekarang ni 36. Okay, bila kita nak simplify ni, kita tengok yang ni sama kan? Okay, kita nak buang yang jadi 1. Maknanya 36 ni divide by 36. Okay, jadi sini pun divide by 36. Dan last sekali pun divide by 36. Jadi all divide by 36. Baik, berapa ekor ni? Okay. Okay, sekarang ni untuk step 1 maknanya kita boleh simplify lah. Okay, S kuasa 2. Okay, minus. Okay, 12S divide by 36. Berapa ni? 1 over 3S. Okay, plus 1 over 36. Equal to 0. Okay, jadi untuk completing the square, kena ingatlah. Maknanya step yang pertama, yang C ni kena pindahkan pada right hand side. Okay, jadi S square. Okay, minus 1 over 3S equal to negative 1 over 36. Okay, over 36. Okay, jadi next step jadi untuk kita tambah coefficient lah. X squared minus 1 over 3S. Okay, plus. Plus, buka kurungan, 1 over 3 divide by 2. Okay. Jadi kena ingat, kalau sini negatif, maknanya kita kena carry jugalah dalam ni. Negatif. Okay, kena ikut sama dengan coefficient sebelum ni. Kalau negatif, negatif lah. Okay, kuasa 2. Okay, sama juga 1/36. Okay, plus
Okay, negative 1 over 3 divide by 2. Okay, 2 kuasa 2. Okay, jadi kita pun boleh solve. Okay, yang ni dalam kes ni kita ambil yang ada kuasa 2 sahajalah. Okay. Okay, sekarang ni kita ni X. Okay, X minus. Okay, yang ni boleh tahulah solve kan. Okay, yang ni jadi negatif tolak 1/6. Kuasa 2. Okay, yang ni, yang ambil yang ni sahaja ha, ni. Okay, sama dalam kes tadi lah. Kalau yang tadi pun sama lah kita ambil yang kuasa 2 sahaja ni. Ada kuasa ni ha. Okay. X minus 1 over 6 kuasa 2 equal to, okay, 1/36. Okay, ni tambah, okay, kalau tengok sini pun, negatif 1/6 kan. 1/6 kuasa 2. Okay, jadi dalam kes ni 1/36 kalau kita simplify ni, okay, yang ni minus 1 kuasa 2, lepas tu 6 kuasa 2, 36. Jadi maknanya sekali dapat kosong lah dekat sebelah ni. Maknanya jadi X minus 1 over 6 square root kosong tu jadi kosong lah. Jadi kita akan dapat satu nilai sahajalah iaitu S equal to 1 over 6. Okey, jadilah sekali jawapan akhirnya 1 over 6. Okey, yang ni method bagi completing the square lah. Okey, jadi kalau nak convert result boleh guna calculator. Kalau calculator cepat je. Okey, tak ada masalah je lah. Cuma kalau nak tunjuk how to calculate, to solve the following equation to using completing tu macam ni lah. Step dia. Okay, maknanya yang step buat kita kena move yang C tu pada right hand side. Yang second tu kena guna coefficient bagi yang B. Lepas tu divide by 2 and then the power of 2 lah. Okay, lepas tu kalau kita simplify, dapatkan jawapan untuk result S. Okay, next. Untuk example 2. Quadratic formula. Okay, untuk quadratic formula ni, okay, samalah macam ni sebenarnya. Yang kita akan guna formula negatif B plus minus lah. Plus minus square root, okay, B squared. Okay, minus 4AC divide by 2A. Okay, jadi untuk dalam kes yang A ni, A tu adalah 5 lah. Ni A, 5, B, and then C. Okay, jadi untuk yang A. Okay, jadi maknanya kita dah tahulah. Kalau dalam kes ni, negatif, kita boleh terus substitute lah. Negatif, negatif 3, negatif 3. Okay, plus minus, okay, square root. B squared dia adalah negatif 3. Okay, negatif 3 kuasa 2. Minus 4. Okay, times 5. Okay, times yang C tu adalah 9. Okay, divide by 2 times 5. Okay. Jadi dalam ni boleh dapatlah result untuk bagi nilai S. Yang ni tak ada masalah lah. Cuma yang ni ada formula. Okay, lepas tu yang cuma yang B ni. Okay, yang B ni adalah A. Okay, A4. B negatif 63. Okay, A tu adalah 4. Okay, jadi kalau C ni, jangan pula kita ambil C ni direct jadi C29. Okay, yang ni salah lah. Okay, sepatutnya kita kena formkan dalam bentuk kuadratik dulu. Maknanya, okay, 4S kuasa 2 ni minus 63S. Jadi kalau sini positif, jadi negatif. Okay, negatif 29S. Okay, yang ni tak ada S ni silap. Yang ni tak ada S ni. Silap ni. Okay, negatif 29S. Okay, ni silap ni. Tak ada S. Okay, negatif 29S equal to 0. Okay, maksudnya dalam kes ni kalau tak ada kesilap lah. Okay, yang ni kalau A tu adalah 4. Okay, A tu 4. Okay, B tu adalah negatif 29 lah. Okay, B negatif 29. Okay, C tu adalah negatif 63. Okay, yang ni saya silap. Patutnya ni lah 63 sahaja. Okay, yang ni boleh substitute lah daripada formula bagi kuadratik. Yang ni saya rasa semua dah mahir lah sebabnya ada daripada chapter 1 lagi. Okay, next. Okay, yang chapter 2 ni simple je sebenarnya. Nak habis dah chapter 2.
Okay, example 3, nature of the roots. Okay, determine the nature of the roots of the following quadratic equation. Okay, jadi sama dengan saya kata sebelum ni lah. Dia menggunakan formula yang simple ni sahaja. Yang B squared, okay, minus 4AC. Okay, jadi sebenarnya, bila kita, mula-mula kita kena tentukanlah samalah macam kes sebelum ni. Kalau dalam kes ni kita kena jadikan dalam bentuk form dululah yang A. Okay, 7S squared minus 2S, okay, plus 5. Okay, equal to 0. Okay, jadi dalam kes ni yang B tu adalah negative 2 lah. Maknanya bila kita substitute negative 2 kuasa 2, okay, minus 4. A tu adalah 7. C adalah 5. Okay, C5 equal to 0. Okay, maknanya manakala B tu adalah, okay, yang ni 4 lah. 4 minus, okay, 5 darab 4 apa? 20. Okay, 140. Okay, 140. Okay, jadi last sekali kita akan dapat negatif lah. Negatif 136. Okay, kita pun check. Kalau negatif 136 ni, kita pun check daripada formula yang saya bagi tadi lah. Okay. Okay, yang ni. Negatif 136. Sekarang ni kalau below than 0, maksudnya kita panggil therefore this equation has two complex roots. Maknanya therefore this equation has two complex roots. Sebab dia lebih kecil daripada kosong. Okay, dia tengok pada nilai kosong lah. Maknanya sini adalah two complex. Two complex roots. Okay, yang ni kita nak tentukan dari segi nature of the roots. Okay, yang second ni, x squared plus 12x plus 13c. Okay, kita pun check. Okay, b squared apa? 12. 12 kuasa 2. Okay, minus 4 times 1 times c. Okay, 36. Okay, berapa dapat ni? Okay, 144. Okay, tolak 36 darab 4. Jadi awak dapat 144. Samalah. Okay, jadi equal to 0. Bila b squared minus 4ac ni equal to 0, kita panggil equal lah. Okay, yang ni. Ni kita panggil, bila equal, kita panggil this equation has two equal roots. Okay, boleh? Okay, jadi sama jugalah untuk step yang C pun sama. Okay, yang nak cuma kena substitute balik lah. Kalau B dalam kes ni, okay, 1 squared. Okay, 1 squared minus 4A 6. Lepas tu 1. Okay, 1. Okay, jadi dapat berapa? Negative 3 lah. Okay, boleh. 4, 6. Okay, ini negative 1 silap. Okay, negative 1. Okay, silap ni negatif. Okay, jadi maknanya dapat 24 lah. Okay, jadi last sekali, okay, 1 squared minus 24. Berapa? 23 lah. Ha. Okay, boleh? Okay, yang ni biasalah. Okay, boleh tak? Okay, habislah untuk chapter 2 ni. Jadi, saya pun ada bagi exercise lah. Yang ni awak boleh praktis sendiri kan. Tak ada kena mengena dengan assignment dengan projek ni. Mana tak ada kena mengena. Awak boleh buat exercise sendirilah. Okay, yang ni saya ada bagi exercise. Nanti saya share balik dalam Telegram. Okay, yang ni awak boleh praktis sendirilah. Okay, solve the following using the method of completing the square. Okay, exercise 1. Lepas tu exercise 2. Okay, and 3. Okay, yang ni boleh praktis sendirilah. Okay, jadi kita pun dah habis. Okay, untuk next week. Okay, untuk next week